Dalam peristiwa Al-Isra' juga Al-Mi'raj, baginda Nabi SAW telah ditunjukkan oleh Allah kemuliaan bumi Al-Quds, bumi Palestin itu sendiri. Dengan sebelum Nabi sampai ke Baitul Maqdis sendiri, baginda telah diminta untuk melakukan salat di beberapa tempat yang ada tempat-tempat tersebut terletak di Palestin. Antaranya Nabi SAW telah diminta oleh Sayyidina Jibril untuk turun dan melakukan salat di Baitul Lahm, lokasi kelahiran Nabi Isa AS, yang mana Baitul Lahm ini terletak di Palestin. Dalam perjalanan Isra' itu juga Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal bagaimana ruh Nabi Adam AS melakukan salat di kubur baginda sendiri. Yang mana kubur Nabi Musa ini disebut dalam hadis terletak di Al-Kasib Al-Ahmar. Kalau kita boleh terjemahkan, maknanya Al-Kasib Al-Ahmar bererti gunung pasir berwarna merah. Dan apabila Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, baginda telah mendapati seluruh para Nabi sudah berada di situ, masing-masing mendirikan salat. Ada yang sedang rokok, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang sujud. Dan Nabi SAW juga melakukan salat sunat di situ. Dan setelah selesai, kedengaran seseorang, tak pasti siapakah orang tersebut, adakah Nabi ataupun malaikat, wallahu alam, kedengaran suara azan dan juga iqamah. Kemudian masing-masing berdiri, para Nabi dan para Rasul berdiri di dalam saf menunggu siapakah yang akan mara ke hadapan menjadi imam untuk seluruh Nabi dan Rasul di masjid yang mulia ini. Lalu akhirnya Sayyidina Jibril mengambil tangan baginda Nabi dan menarik Nabi ke hadapan dan mempersilakan Rasulullah SAW untuk menjadi imam para Nabi dan para Rasul di dalam Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang telah mendapat satu kemuliaan yang begitu agung, menjadi tempat persinggahan dan pertemuan seluruh para Nabi dan para Rasul, dan masing-masing melakukan salat yang sama, berimamkan Nabi selaku ketua dan penghulu bagi seluruh para Nabi dan para Rasul, hatta Nabi Ibrahim, hatta Nabi Adam, hatta Nabi Musa, hatta Nabi Isa, hatta para Nabi yang macam mana sekalipun, mereka semua menjadi makmum kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila Rasulullah SAW menjadi imam kepada seluruh para Nabi dan para Rasul, dan peristiwa itu dipilih oleh Allah untuk berlaku di dalam Al-Masjid Al-Aqsa, maka di situ seakan-akan satu isyarat yang Allah Azza wa Jalla ingin sampaikan kepada kita, bahawa para Nabi dan para Rasul keseluruhannya telah menyerahkan hak amanah menjaga Masjid Al-Aqsa kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini memberi erti bahawa Nabi telah menerima amanah ini, maka umat baginda akan menyambung legasi menjaga amanah Al-Masjid Al-Aqsa sampai ke hari kiamat. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat, Al-Masjid Al-Aqsa telah menjadi perantara di antara Makkah dan langit. Subhanallah, Rasulullah boleh terus dibawa terus ke langit tanpa ke Baitul Maqdis, tapi Allah mentakdirkan Nabi sebelum ke langit singgah dan melakukan salat di Al-Masjid Al-Aqsa. Apabila selesai peristiwa Mi'raj, Nabi boleh pulang terus ke Makkah, tetapi Allah mentakdirkan Nabi singgah juga dahulu di Al-Masjid Al-Aqsa sebelum pulang ke Al-Masjidil Haram. Maka ini kesemuanya adalah menunjukkan betapa besarnya kedudukan Al-Masjidil Aqsa, seakan-akan boleh kita sebut bahawa gerbang di antara langit dan bumi adalah Al-Masjid Al-Aqsa, sehingga sebelum Nabi naik ke langit, baginda melalui dahulu Al-Masjid Al-Aqsa, dan apabila baginda turun ke bumi, baginda masuk melalui Al-Masjidul Aqsa, yang menjadi satu tempat yang mempunyai keistimewaan demi keistimewaan demi keistimewaan, yang kesemuanya menunjukkan menjadi satu tanggungjawab besar kepada kita untuk mempertahankan dan menjaga serta membebaskan Al-Aqsa biiznillah subhanahu